Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Akila Binti Rahim. Nombor kami Matrik 060220. Seterusnya saya akan menyambungkan tentang dapatan kajian. Dapatan kajian ialah dalam bab ini penyelidik akan membincangkan dan menghuraikan hasil penganalisan dan data keputusan yang diperolehi berdasarkan maklum daripada borang soal selidik yang telah diedarkan kepada responden, iaitu pelajar di sebuah sekolah Kuala Terengganu yang terlibat berdasarkan tajuk kajian gejala sosial dalam kalangan pelajar sekolah di sebuah sekolah daerah Kuala Terengganu. Maklum balas yang dikumpul telah dikaji dari pelbagai aspek untuk menjawab persoalan kajian seperti mana yang telah dinyatakan dalam bab 1 yang lalu. Seterusnya, dalam kajian ini juga kita juga mempunyai ujian normaliti, iaitu bagi menjalankan kajian ini dan mendapatkan data yang seimbang, pengkaji perlu memerhatikan dan memeriksa berkaitan taburan normal atau hampir kepada normal bagian data yang dipungut melalui edaran borang soal selidik sebagai memenuhi salah satu syarat asasnya. Menurut Chua Yan Piao 2014, normaliti data atau kenormalan sesuatu data boleh dikenal pasti secara statistik dengan menggunakan statistik seperti histogram, stem and leaf plot, normal probability plot, box plot dan lain-lain lagi. Selain itu, kajian soal selidik. Bagi mendapatkan butiran penyelidikan, pengkaji telah menggunakan kaedah edaran borang soal selidik untuk mendapatkan maklumat mengenai faktor gejala sosial yang berlaku dalam kalangan pelajar sekolah. Secara keseluruhannya, seramai 66 orang pelajar dipilih secara rawak mudah sebagai responden dalam kajian ini yang terdiri daripada pelajar lelaki dan perempuan tingkatan 4 di sebuah sekolah di daerah Kuala Terengganu. Kesemua responden memberi maklum balas yang sebaiknya terhadap setiap persoalan yang diajukan dalam borang soal selidik yang telah diedarkan kepada mereka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Afika binti Muhammad Aliman, nombor matrik 060208 akan meneruskan perbentangan di mana gejala sosial seterusnya adalah berdasarkan lokasi tempat tinggal. Daripada bandar menunjukkan seramai 40 orang responden telah menjawab persoalan dan ia bersamaan dengan 60.6%, dan di luar bandar pula adalah seramai 26 orang responden bersamaan dengan 39.4%. Seterusnya adalah tindak balas responden. Responden memberikan keputusan positif dengan menjawab ke semua 30 soalan yang diberikan. Dan berikut merupakan tindak balas dan keputusan daripada hasil kajian dapatan responden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Asfahani binti Muhammad Desa, nama matrik 060246, dan saya akan membentangkan mengenai pengujian hipotesis. Ujian ini dijalankan bagi mengesahkan sama ada terdapat perbezaan yang signifikan antara gejala sosial berdasarkan faktor jantina melalui responden yang dipilih secara rawak. Oleh kerana faktor jantina hanya melibatkan dua kumpulan yang berbeza, iaitu lelaki dan perempuan, maka untuk menganalisis di antara skor min pengkaji perlu menggunakan kaedah yang bersesuaian, iaitu dengan menggunakan kaedah independent sample test atau ujian T untuk sampel-sampel bebas. Okey, sampel-sampel bebas ini adalah apabila kedua-dua kumpulan yang ingin dianalisis adalah berasingan atau tidak bergantung antara satu sama lain, maka sampel-sampel tersebut dinamakan sampel bebas. Bagi menjalankan ujian T ini, pengkaji menggunakan perisian statistik package for the social science iaitu SPSS version 880. Hasil kajian keseluruhannya ada di slide seterusnya. Ini adalah contoh hasil ujian
mengamati gejala sosial berdasarkan faktor jantina. Ini adalah contoh jadual bagi ujian T. Sini ada jantina, lelaki dan perempuan, dan ini adalah contohnya. Jadi berdasarkan jadual lain juga menunjukkan analisis ujian T telah dijalankan bagi membandingkan faktor gejala sosial lelaki dengan faktor gejala sosial perempuan dari tingkatan 4 di sebuah sekolah daerah Kuala Terengganu. Berdasarkan jadual di atas juga, nilai min bagi pelajar lelaki dapat 91.14 dengan sisihan PY 4.433. Dan keputusan hasil kajian menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara gejala sosial berdasarkan faktor jantina. Oleh itu, hipotesis nol diterima. Ini menunjukkan bahawa gejala sosial tidak memilih lelaki maupun perempuan dan tiada perbezaan antara faktor lelaki dan perempuan yang lebih cenderung kepada faktor gejala sosial. Hasil dari dapatan kajian ini juga menunjukkan bahawa faktor gejala sosial antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan adalah sama. Itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurain binti Alias, nama matrik 060900. Hari ini saya akan menerangkan tentang keputusan gejala sosial berdasarkan faktor status ekonomi sosial, iaitu SES. Okey, berikut adalah jadual yang telah saya sediakan. Slide yang seterusnya. Okey, berdasarkan jadual 4.11, keputusan ujian perbezaan post-whole multiple comparison menunjukkan bahawa perbezaan antara jumlah gejala sosial minimum kumpulan RM500 ke bawah dan juga jumlah minimum dari kumpulan RM1,000 hingga RM3,000 dan juga kumpulan RM3,000 ke atas. Okay, tanda negatif pada mean difference menunjukkan bahawa jumlah gejala sosial kumpulan RM500 ke bawah ini lebih kecil dari minimum kumpulan yang lain. Namun pada kumpulan RM3,000 ke atas, mean difference pada RM1,000 hingga RM3,000 juga bertanda negatif. Keputusan dari jadual post-whole test multiple comparisons menunjukkan dengan arah signifikan 0.05 dapat disimpulkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara pelajar yang berstatus ekonomi sosial RM500 ke bawah dengan pelajar berstatus ekonomi sosial RM1,000 hingga RM3,000 ke atas. Secara keseluruhannya, dapat disimpulkan bahawa faktor gejala sosial ini berdasarkan status ekonomi adalah rendah dan juga tidak berkaitan sedikit pun. Okay, seterusnya kita akan beralih kepada rumusan hipotesis kajian. Okay, dalam bahagian ini, secara ringkasnya berkenaan dengan hipotesis kajian yang telah dijalankan dalam penyelidikan yang telah dikaji oleh penyelidik, terdapat 3 hipotesis yang telah dibuat berdasarkan objektif kajian dan juga persoalan kajian dan hasil dapatan kajian mendapati ketiga-tiga hipotesis ini diterima. Okey, yang pertama, tidak terdapat perbezaan yang signifikan dari segi gejala sosial berdasarkan faktor jantina. Hipotesis penyelidikannya adalah tidak terdapat perbezaan yang signifikan dari segi gejala sosial berdasarkan faktor jantina. Hipotesis yang kedua, tidak terdapat perbezaan yang signifikan dari segi gejala sosial berdasarkan faktor status ekonomi sosial, itu SES. Hipotesis penyelidikan pula mengatakan tidak terdapat perbezaan yang signifikan dari segi gejala sosial berdasarkan faktor status ekonomi sosial SES. Okey, hipotesis yang ketiga pula ialah tidak terdapat hubungan yang signifikan antara gejala sosial dan lokasi tempat tinggal pelajar. Hipotesis penyelidikan pula tidak terdapat hubungan yang signifikan antara gejala sosial dengan lokasi tempat tinggal pelajar. Okey, yang terakhir dalam bab 4 ini adalah rumusan. Okey, bab ini pengkaji telah membentangkan tentang dapatan hasil kajian analisis data yang diperolehi ini. Penganalisan data melalui Statistic Package for Social Science SPSS dibuat tertumpu kepada proses persoalan kajian untuk mengenal pasti adakah
terdapat perbezaan yang signifikan dari segi gejala sosial berdasarkan faktor jantina. Untuk mengenal pasti adakah terdapat perbezaan yang signifikan dari segi gejala sosial berdasarkan faktor status ekonomi sosial SES. Dan juga untuk mengenal pasti adakah terdapat hubungan yang signifikan antara gejala sosial dan lokasi tempat tinggal pelajar. Okey, hasil analisis ini menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan dari segi gejala sosial berdasarkan faktor jantina, dari segi gejala sosial berdasarkan faktor status ekonomi sosial SES, dan juga tidak terdapat hubungan dengan signifikan antara gejala sosial dan lokasi tempat tinggal pelajar. Okey, itu saja, sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurain binti Alias, nombor matrik 060900. Hari ini saya akan menerangkan tentang keputusan gejala sosial berdasarkan faktor status ekonomi sosial, iaitu SES. Okey, berikut adalah jadual yang telah saya sediakan. Slide yang seterusnya. Okey, berdasarkan jadual 4.11, keputusan ujian perbezaan post-whole multiple comparison menunjukkan bahawa perbezaan antara jumlah gejala sosial minimum kumpulan RM500 ke bawah dan juga jumlah minimum dari kumpulan RM1,000 hingga RM3,000 dan juga kumpulan RM3,000 ke atas. Okey, tanda negatif pada mean difference menunjukkan bahawa jumlah gejala sosial kumpulan RM500 ke bawah ini lebih kecil dari minimum kumpulan yang lain. Namun pada kumpulan RM3,000 ke atas, mean difference pada RM1,000 hingga RM3,000 juga bertanda negatif. Keputusan dari jadual post-whole test multiple comparisons menunjukkan dengan arah signifikan 0.05 dapat disimpulkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara pelajar yang berstatus ekonomi sosial RM500 ke bawah dengan pelajar berstatus ekonomi sosial RM1,000 hingga RM3,000 ke atas. Secara keseluruhannya, dapat disimpulkan bahawa faktor gejala sosial ini berdasarkan status ekonomi adalah rendah dan juga tidak berkaitan sedikit pun. Okay, seterusnya kita akan beralih kepada rumusan hipotesis kajian. Okay, dalam bahagian ini, secara ringkasnya berkenaan dengan hipotesis kajian yang telah dijalankan dalam penyelidikan yang telah dikaji oleh penyelidik, terdapat 3 hipotesis yang telah dibuat berdasarkan objektif kajian dan juga persoalan kajian dan hasil dapatan kajian mendapati ketiga-tiga hipotesis ini diterima. Okey, yang pertama, tidak terdapat perbezaan yang signifikan dari segi gejala sosial berdasarkan faktor jantina. Hipotesis penyelidikannya adalah tidak terdapat perbezaan yang signifikan dari segi gejala sosial berdasarkan faktor jantina. Hipotesis yang kedua, tidak terdapat perbezaan yang signifikan dari segi gejala sosial berdasarkan faktor status ekonomi sosial, itu SES. Hipotesis penyelidikan pula mengatakan tidak terdapat perbezaan yang signifikan dari segi gejala sosial berdasarkan faktor status ekonomi sosial SES. Okey, hipotesis yang ketiga pula ialah tidak terdapat hubungan yang signifikan antara gejala sosial dan lokasi tempat tinggal pelajar. Hipotesis penyelidikan pula tidak terdapat hubungan yang signifikan antara gejala sosial dengan lokasi tempat tinggal pelajar. Okey, yang terakhir dalam bab 4 ini adalah rumusan. Okey, bab ini pengkaji telah membentangkan tentang dapatan hasil kajian analisis data yang diperolehi ini. Penganalisan data melalui Statistic Package for Social Science SPSS dibuat tertumpu kepada proses persoalan kajian untuk mengenal pasti adakah terdapat perbezaan yang signifikan dari segi gejala sosial berdasarkan faktor jantina. Untuk mengenal pasti
adakah terdapat perbezaan yang signifikan dari segi gejala sosial berdasarkan faktor status ekonomi sosial SES. Dan juga untuk mengenal pasti adakah terdapat hubungan yang signifikan antara gejala sosial dan lokasi tempat tinggal pelajar. Okey, hasil analisis ini menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan dari segi gejala sosial berdasarkan faktor jantina, dari segi gejala sosial berdasarkan faktor status ekonomi sosial SES, dan juga tidak terdapat hubungan dengan signifikan antara gejala sosial dan lokasi tempat tinggal pelajar. Okey, itu saja, sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Atika binti Cik Yatim, nombor matrik 059989. Okey, dalam bab 5 ini, dia berkenaan dengan pengenalan perbincangan yang terdiri daripada ujian deskriptif iaitu demografi bahagian A. Kedua, ujian T, perbezaan dari segi gejala sosial berdasarkan faktor jantina. Ketiga adalah ujian ANOVA iaitu perbezaan dari segi gejala sosial berdasarkan faktor status ekonomi sosial. Dan yang keempat adalah ujian korelasi iaitu berhubungan dari segi gejala sosial berdasarkan faktor lokasi tempat tengah belajar. Seterusnya ia implikasi kajian, cadangan kajian lanjutan dan rumusan. Dalam bab ini, pengkaji ia membincangkan hasil kajian berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dalam bab 4. Perbincangan dibuat merujuk kepada 3 persoalan kajian yang telah digariskan. Antara persoalan kajian tersebut antaranya adalah adakah terdapat perbezaan yang signifikan dari segi gejala sosial berdasarkan faktor jantina? Kedua, adakah terdapat perbezaan yang signifikan dari segi gejala sosial berdasarkan faktor status ekonomi sosial? Dan yang terakhir adalah adakah terdapat hubungan yang signifikan antara gejala sosial dan lokasi tempat tinggal pelajar? Bab ini akan membentangkan hasil penemuan kajian yang telah dilaporkan dan kesesuaiannya menjawab objektif-objektif kajian yang telah ditetapkan. Perbincangan akan dilakukan dengan membuat perbandingan keputusan hipotesis memenuhi objektif kajian. Melalui perbincangan tersebut, kesimpulan tentang kajian diperolehi dan melaluinya beberapa cadangan dapat dimajukan untuk tindakan seterusnya. Dan bagi kajian akan datang, khususnya dalam bidang yang berkaitan. Baiklah, kita masuk kepada bahagian ujian statistik deskriptif demografi bahagian A. Okey, pertama adalah jantina. Di dalam kajian ini, seramai 66 orang responden daripada pelajar sebuah sekolah yang terdiri daripada jantina lelaki dan perempuan telah diambil sebagai sampel kajian. Mereka adalah terdiri daripada pelajar tingkatan 4 sebuah sekolah di daerah Kuala Terengganu. Jumlah responden lelaki seramai 35 orang iaitu sebanyak 53% dan bilangan responden perempuan pula seramai 31 orang iaitu 47%. Kedua adalah status ekonomi sosial. Okey, di dalam kajian ini juga seramai 66 orang responden daripada pelajar di sebuah sekolah di daerah Kuala Terengganu juga terdiri daripada pelajar tingkatan 4 iaitu lelaki dan juga perempuan diambil sebagai sampel kajian. Jumlah responden yang berasal dari status ekonomi sosial RM500 dan ke bawah adalah seramai 8 orang bersamaan dengan 12.1%. Responden yang berasal dari status ekonomi sosial RM1000 sehingga RM3000 adalah seramai 34 orang bersamaan dengan 51.5%. Dan responden dari status ekonomi sosial RM3000 dan ke atas adalah seramai 24 orang bersamaan dengan 36.4%. Lagi sekali, lokasi tempat tinggal pelajar daripada ujian statistik deskriptif demografi bahagian A iaitu jumlah responden yang berasal dari lokasi bandar adalah seramai 40 orang bersamaan dengan 60.6%. Manakala responden yang berasal dari lokasi luar bandar adalah seramai 26 orang
bersamaan dengan 39.4%. Bahagian kedua adalah ujian T, iaitu perbezaan dari segi gejala sosial berdasarkan faktor jantina. Keputusan dari hasil kajian menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara gejala sosial berdasarkan faktor jantina. Oleh itu, hipotesis kajian pertama diterima. Dapat disimpulkan di sini bahawa jantina tidak memberi kesan kepada gejala sosial yang berlaku dan tiada perbezaan antara faktor lelaki dan perempuan dan lebih cenderung kepada faktor gejala sosial. Hasil dari dapatan kajian ini juga menunjukkan bahawa faktor gejala sosial antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan adalah sama. Yang ketiga adalah ujian ANOVA, iaitu perbezaan dari segi gejala sosial berdasarkan faktor status ekonomi sosial. Keputusan dari jadual post-Hochschild multiply comparisons menunjukkan dengan haras signifikan 0.05 dapat disimpulkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara pelajar yang berstatus ekonomi sosial RM500 dan ke bawah dengan pelajar berstatus ekonomi sosial RM1000 sehingga 3000 dan RM3000 dan ke atas. Secara keseluruhannya adalah dapat disimpulkan bahawa faktor gejala sosial berdasarkan status ekonomi sosial adalah rendah dan tiada kaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dabita Izzati binti Ahmad, nombor matrik 060206. Saya sambung pembentangan ini dengan poin seterusnya, iaitu ujian kolerasi, iaitu perhubungan dari segi gejala sosial berdasarkan faktor lokasi tempat tinggal pelajar. Hasil ujian kolerasi biasa menunjukkan bahawa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara faktor lokasi tempat tinggal dengan gejala sosial. Lihat pada nilai signifikannya 0.493 lebih dari nilai signifikan 0.05. Maka hipotesis 3 diterima. Nilai perkali kolerasi di antara faktor pendapatan dengan gejala sosial adalah R sama dengan 0.086 yang menunjukkan bahawa tidak terdapat hubungan antara pemboleh ubah bersandar dan pemboleh ubah bebas atau tidak bersandar. Seterusnya, implikasi kajian. Dalam kajian, pengkaji mendapati bahawa tahap pelajar dalam keterlibatan gejala sosial adalah sama dan berkemungkinan melibatkan faktor lain yang lebih dominan. Melalui kajian ini, pengkaji dapat mengetahui faktor gejala sosial yang berlaku dalam kalangan remaja, khususnya pelajar di sebuah sekolah di daerah Kuala Terengganu. Ini menunjukkan bahawa gejala sosial tidak memilih jantina, status ekonomi sosial dan lokasi tempat tinggal pelajar. Seterusnya adalah cadangan kajian lanjut. Dalam penyelidikan ini, pengkaji mencadangkan kajian lanjutan, iaitu apakah bentuk corak maklumat yang mempengaruhi pelajar terjebak dengan gejala sosial ataupun apakah aktiviti yang dilakukan pelajar semasa mempunyai masa lapang. Kajian yang lebih lanjut juga dicadangkan untuk mendapat hasil yang lebih tepat. Kajian lanjutan dirasakan lebih baik dijalankan di kolej yang menempatkan mahasiswa dan mahasiswi. Selain itu, kajian lanjutan harus cuba untuk menilai bagaimana jika pengaruh ibu bapa dan rakan yang tidak bertindak dalam mencegah gejala sosial. Bagaimana caranya jika pengaruh ini bertindak sebagai pembangkit untuk pelajar terjerumus ke dalam masalah gejala sosial. Secara kesimpulannya, hasil daripada kajian menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan dari segi gejala sosial berdasarkan faktor jantina. Dapatan kajian juga mendapati bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan dari segi gejala sosial berdasarkan faktor status ekonomi sosial dan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara gejala sosial berdasarkan faktor lokasi tempat tinggal pelajar. Ketidakcanaan daripada pihak berwajib menyebabkan gejala sosial kian menjadi kudis dalam kalangan remaja kini dan tidak kira di awal sekolah rendah maupun sekolah menengah. Justru diharapkan agar pihak yang terlibat memberi perhatian yang lebih terhadap kes ini agar generasi remaja kini dan akan datang dapat dilindungi daripada terlibat dengan kancah zina dan tingkah laku devian di usia muda. Pengkaji mengharapkan dengan adanya kajian baru ini dapat dijadikan sebagai panduan serta dapat membantu pengkaji-pengkaji dalam kajian mereka yang akan datang.